Alright guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan saya Syah Sulaiman untuk The Thursday Show untuk bulan puasa hari ini. Kita juga masih lagi dalam PKP. Jadi terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di rumah untuk perintah kawalan pergerakan kita. Jadi ikut peraturan, jangan keluar rumah sekiranya tiada keperluan yang mendesak guys. Alright, so untuk hari ini juga dalam bulan puasa ni kita nak bersama dengan da'i kita hari ini, yang mana kita akan bincangkan satu topik yang mungkin ada kemusykilan lagi di antara kita ni, yang mungkin banyak lagi persoalan. Jadi kita nak minta penjelasan jugalah daripada da'i hari ini. Jadi untuk tetamu yang akan ada bersama dengan kita hari ini adalah da'i Chang, ataupun orang panggil da'i Chang. Saya panggil dia da'i Chang, tapi orang macam nama komersial dia adalah da'i Luqman. Right? Ya. Assalamualaikum da'i Luqman, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syah? Khabar baik. Khabar baik. Baiklah Ustaz, kita dalam bulan puasa ni kita nak tanya jugalah ada beberapa soalan berkenaan dengan mungkin ada kemusykilan daripada kita punya penonton-penonton kita, especially khususnya ni untuk bagi mungkin orang perempuan atau wanita yang datang haid, tak boleh puasa. Jadi mungkin ada amalan-amalan yang boleh dilakukan waktu bulan Ramadan ni. Yang sesuai lah, yang bagi pandangan Ustaz. Untuk orang, okey, sebenarnya itulah. Okey, terima kasih. Satu soalan yang cukup baik daripada saudara Syah Sulaiman kita. Tapi dia sebenarnya macam ni tau. Dia sebenarnya Ramadan ni adalah satu rahmat, satu keberkatan yang bukan hanya Allah turunkan untuk sesuatu kaum ataupun sesuatu agama ataupun sesuatu jantina semata-mata. Itu kita kena faham tu. Sebenarnya Ramadan ni bila mana datangnya Ramadan, bila mana datangnya kewajipan berpuasa, seluruh alam dapat rahmat disebabkan oleh bulan Ramadan ni. Tak kisahlah dia tu sama ada orang kafir belum Islam, ataupun dia ni sama ada dia seorang lelaki ataupun seorang perempuan, sama ada dia ni seorang yang dah berusia ataupun masih lagi kanak-kanak kecil, semua sekali akan dapat rahmat daripada Ramadan ni. Kan? Kita tahu banyak hadis-hadis menyebutkan tentang Ramadan. Ramadan ni antaranya adalah pintu-pintu neraka Allah SWT tutupkan sementara waktu. Kan? Maksud dia kat sini bukan bermaksud orang yang mati dalam keadaan kafir tak masuk neraka. Tetapi Allah nak katakan bahawa sebenarnya peluang untuk menerima Islam, peluang untuk bertaubat tu cukup luas sewaktu mana Ramadan ni. Okey. Jadi bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan Ramadan ni adalah rahmat untuk semua, maka kadang-kadang bila mana kita menyebut berkaitan dengan golongan Hawa ataupun wanita ni, depa kadang-kadang rasa macam tersisih. Sebab apa? Sebab depa ni setiap bulan bagi yang sihat, mereka ni pasti akan datangi dengan satu tempoh ABC. Allah bagi cuti ataupun dalam istilah Arabnya tu haid. Di mana mereka diharamkan untuk solat, mereka diharamkan untuk membaca Al-Quran, mereka juga diharamkan untuk berpuasa di dalam tempoh haid ni. Tetapi kalau kita melihat, sebab kita ni sebagai seorang yang bijak, kalau kita nak jadi orang yang bijak, kita kena melihat suatu masalah itu sebagai satu peluang. Jangan melihat masalah itu sebagai satu masalah. Ingat, orang yang bijak, dia melihat satu masalah sebagai satu peluang, bukan satu masalah itu sebagai satu masalah. Okey, jadi sebenarnya bila mana Allah datangkan haid, sebenarnya ia merupakan satu rahmat dan juga satu pemberian Allah kepada orang perempuan yang cukup besar yang tak ada pada orang lelaki. Orang perempuan bila mana didatangi dengan haid, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak bagi peluang pada mereka untuk mengeluarkan darah-darah kotor. Sebab tu wanita yang didatangi haid, wanita yang didatangi haid dengan normal, secara normal, mereka ni tak dah dituntut untuk pergi berbekam. Sebab memang setiap bulan kita harap mereka tu akan mengeluarkan darah kotor. Melainkan orang-orang yang wanita-wanita yang ada segelintirnya yang didatangi dengan haid yang didatangi dengan secara tak normal, kadang-kadang pendek, kadang-kadang sebulan tu tak datang langsung, maka pada saat tu mereka diharuskan untuk melakukan bekam. Jadi ulama-ulama menggariskan sebenarnya ada beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh seorang wanita yang didatangi dengan haid. Tapi Cak pada hari ni listkan dalam 5 perkara lah. 5 perkara ni yang tidak ada khilaf, yang orang kata apa, tidak ada percanggahan, yang tidak ada pergaduhan di antara ulama-ulama kat luar sana. Yang pertama sekali adalah zikir. Zikir. Okay, ramai orang kata apa, Ustaz, hari Lim saya boleh zikir. Bagilah something yang special dalam bulan Ramadan ni. Pahala ganjaran yang Allah SWT berikan
di dalam bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain adalah cukup berbeza. Dikhabarkan ada ulama mengatakan bahawa pahala dalam bulan Ramadan bagi pahala sunat Allah ganjarkan dengan pahala wajib. Bagi pahala fadilah ataupun ibadah yang fardu Allah ganjarkan dengan berpuluh-puluh kali ganda berbanding dengan amalan di dalam bulan-bulan yang lain. Jadi kita jangan melihat daripada jenis bentuk ataupun kuantiti ibadah kita ataupun kuantiti zikir kita, tapi fikirkan kepada kualiti kita melakukan ibadah tersebut dalam bulan Ramadan. Yang keduanya, kata ulama, seorang wanita yang datangi haid juga dalam bulan Ramadan boleh memperbanyakkan doa. Sebab apa? Di antara tempoh masa ataupun di antara bulan yang paling banyak masa-masa untuk mustajab doa adalah bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ni hadis Nabi banyak menyebut antara masa yang terbaik untuk kita berdoa ataupun antara tempoh-tempoh yang mustajab doa. Kata Nabi SAW dalam bulan Ramadan ni, khusus untuk bulan Ramadan, yang pertama sekali adalah suatu mana doa sebelum mana kita nak berbuka puasa. Doa di waktu malam hari kita berdoa ni, dalam malam Ramadan kita berdoa, antara mustajab doa. Antaranya lagi 10 malam terakhir Ramadan. Di samping kita nak memburu Lailatul Qadar, kita banyakkan doa juga. Mana tahu kita doa jatuh malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar, dua kali ganda orang kata apa? Dua kali ganda mustajab doa tersebut. Jadi banyakkan doa. Dan salah satu doa yang baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kita perbanyakkan baca di dalam bulan Ramadan ni, doanya adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ni di mana kita nak minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab apa? Ramai orang tanya juga kat saya, Ustaz, sebab apa kalau kita ni nak baca, sebab apa kita nak baca doa? Sebelum kita nak baca doa ni, kita kena minta ampun ke Allah. Sebab kita kena ingat satu benda, Allah takkan dengar doa daripada orang yang masih lagi bergelumang dengan dosa. Melainkan dia bertaubat, dia memohon keampunan kepada Allah terlebih dahulu. Sebab tu doa ni Nabi ajak kita banyakkan doa Allahumma innaka afuwun karim ni, kita minta Allah ampunkan dosa kita. Lepas tu kita nak doa apa? Doa lah. Yang ketiganya, apa yang boleh dilakukan oleh seorang wanita yang haid suatu mana dalam bulan Ramadan? Yang ketiganya adalah menyediakan makanan untuk orang yang berbuka. Sebab yang ni hadis yang cukup popular. Hadis ni cukup popular. Nabi kata, siapa yang barang siapa yang menghidangkan makanan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala puasa sama banyak dengan orang yang berpuasa tu. Seterusnya yang keempat adalah dengan memperbanyakkan ataupun dengan beramal dengan membaca al-maqsurat. Baca al-maqsurat. Al-maqsurat ni adalah satu, orang kata apa, macam kitab zikir kecil lah. Dianya adalah karangan daripada Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna ni dia sentiasa membaca zikir-zikir ni, dan zikir-zikir semuanya adalah dari hadis Nabi, doa-doa yang diajarkan Nabi, dan juga doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan seterusnya, bagi wanita-wanita yang haid juga di luar sana, apa lagi yang boleh dilakukan? Apa lagi boleh dilakukan? Ini satu benda yang orang kata nampak macam benda meh, tapi benda ni selalunya orang selalu buat. Wanita suka buat. Apa dia? Suka makan dekat orang yang mereka dah tahu dah tak boleh puasa, tapi mereka suka makan kat depan orang. Jadi apa mereka boleh buat? Elakkan daripada makan waktu mana siang tu dekat depan orang lain. Jangan buat macam tu lah. Kan, yang ni kesian, dia duduk kat pinggir makan tu, suami tengah duduk dengar duduk tengok rancangan Tanyalah Ustaz kat TV. Amboi buat rancangan pula. Tanyalah Ustaz kat TV kan. Dia tengok Tanyalah Ustaz kat TV. Dia pula duduk kat pinggir makan, duduk makan ayat, duduk atas ayat KC. Lepas tu duduk jeling dekat suami dah, bang. Sedapnya. Bang, sedapnya yang ni. Jangan buat macam tu. Kan, kita dah tahu Allah bagi kita ni, kalau nak makan tu orang kata apa, pilah menyorok sikit. Jangan makan dekat tempat yang orang lain boleh nampak. Orang yang berpuasa ni boleh nampak. Okey, itu adalah 5 amalan ataupun 5 orang kata apa, perkara yang boleh dilakukan oleh seorang wanita yang didatangi haid. Wallahu alam. Alright, Ustaz, nak tanya juga. Tadi saya ada perasan Ustaz cakap hukum untuk orang perempuan yang didatangi haid baca Quran adalah haram. Haram kan? Tak boleh kan? So haram. Macam zikir, baca zikir. Mungkin Ustaz boleh jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan zikir ni, yang macam mana je yang boleh dizikirkan oleh
wanita yang haid ni. Sebab ada yang dikira sebagai ni lah, ayat-ayat Quran yang dikira sebagai zikir. Okey, je ni. Dia pertama sekali, kalau nak tahu benda tu zikir ataupun tak, ayat Al-Quran tu zikir ataupun tak, orang tu dia boleh baca tanpa perlu pegang mushaf Al-Quran. Contoh dia tak pegang Al-Quran pun dia boleh baca benda tu. So yang tu nama dia zikir, sebab benda tu dia dah ingat dekat dalam ingatan dia. Itu pun bertepatan dengan maksud zikir. Zikir ni bermaksud memperingati, mengingati, ataupun dia menghafal lah benda tu lah. Ada erti kata mudah tu, dia faham, dia dah hafal dah benda tu. Jadi yang pertama sekali, kalau kita nak tahu benda tu zikir ataupun tak, dia mampu untuk membaca ayat tersebut tanpa perlu dia memegang mushaf, tanpa perlu dia membuka mushaf, tanpa perlu dia membaca mushaf. Maka itu adalah suatu zikir. Yang keduanya, kata ulama, kalau kita nak gariskan suatu benda tu adalah zikir, ayat itu adalah zikir, dia memang dah diketahui oleh secara masyarakat umum, dan juga para ulama dah orang kata menstandardize dah. Itulah dua cara untuk macam mana kita nak tahu ayat Quran tu sama ada zikir ataupun tak zikir. Alright Ustaz, soalan seterusnya mungkin Ustaz boleh jelaskan berkenaan dengan sekiranya kalau kita melakukan sesuatu kebaikan dan kita post di media sosial, alright, dengan niat untuk kita mengajak orang contohi apa yang kita buat, mungkin kita nak sebarkan benda-benda yang baik ni, adakah benda tu boleh ataupun akan dijatuh riak, macam mana? Okey, sebenarnya bergantung pada niat. Tadi pun Syah dah bagi tahu dah. Kan niat apa seseorang tu dia post sebabkan dia nak menarik minat orang untuk melakukan kebaikan yang sama. So maka pada saat itu diharuskan. Memang ulama mengharuskan benda tersebut. Ulama memang mengharuskan benda tersebut. Dia sebenarnya macam ni tau. Kita ni sebagai masyarakat umum, kita ni sebagai senang contoh, kita ni sebagai manusia. Kita ni sebagai manusia, tolonglah jangan kita sibuk-sibuk nak buat kerja Tuhan. Yang tu lah. Tolonglah jangan kita sibuk-sibuk nak buat kerja Tuhan, nak orang kata apa, nak membuat sangkaan, nak menjatuhkan hukum tentang niat seseorang. Masalah zaman sekarang ni, sebabkan oleh kita ni nampak satu benda berlaku depan kita, kita terus nak judge. Kita terus nak judge. Oh, dia ni buat macam ni, sebab ni sebenarnya. Bila mana kita bersangka, dia kena ingat Allah SWT sebut dalam Quran, jauhilah sangkaan. Sebab sangkaan ini kebanyakannya adalah dosa. Jauhilah sangkaan sebab kebanyakan sangkaan ni adalah dosa. Allah sebut sangkaan, Allah sebut pun jauhilah sangkaan buruk. Maksud dia kita ni nak bersangka baik pun kadang-kadang kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Sebab kadang-kadang boleh jadi sangkaan baik kita tu salah juga. Kan, umpamanya memang benda dia buat benda jahat, tapi kita dah bersangka baik. Kita dah nampak orang masuk dalam contoh kita nampak orang pergi surau. Kan? Kita nampak dia bawa dengan gergaji, bawa dengan orang kata pemecah kunci mangga tabung masjid kan. Tiba-tiba kita bersangka baik, oh dia nak pergi ni kot, tak apa tu, tengok muka dah nampak dah muka gangster pakai dengan Ustaz Haji kan, pergi masjid. Oh dia nak pergi buat solat sunat kot. Kita bersangka baik. Bersangka baik. So sebab tu kita ni kena elak daripada sangkaan. Kalau kita rasa macam ragu-ragu, kalau boleh kita elakkan daripada kita nak mengeluarkan sangkaan. Sebab tu jugalah saya katakan, kita ni sebenarnya sekarang ni berada dalam bulan Ramadan. Pastikan kita ni bukan hanya sekadar puasa, hanya dapat lapak dan dahaga saja. Rugi. Sebab Nabi SAW, Nabi sendiri pun dah sebut dah dulu. Kan dia kata apa? Kebanyakan daripada kalangan umatku ni, dia berpuasa hanya dapat lapak dan dahaga saja. Sebab apa? Sebab benda-benda lain tak jaga. Kan? Mulut, ada mulut, duk cakap benda-benda tak baik bulan-bulan puasa. Kan? Walaupun mulut tu, walaupun Allah, Nabi sebut, mulut orang berpuasa ni lebih harum di sisi Allah berbanding dengan kasturi. Tetapi kalau masih lagi duk mencarut, duk mengutuk orang, duk mencari masalah dengan orang, habislah sia-sia lah pahala puasa tu. Kan? Last sekali busuk juga mulut tu di sisi Allah. Last sekali busuk juga mulut di sisi Allah SWT. Lagi ada mata duk tengok lagi benda-benda tak baik. Kan? Ada tangan duk pegang benda-benda tak baik lagi. Kan? So kena elakkan benda tu lah. Jadi macam tu jugalah dalam konteks tadi ni. Tidak ada masalah untuk kita nak memberikan sedekah ataupun kita ceritakan kepada masyarakat, kita pun kepada masyarakat dengan niat untuk kita nak menarik dengan niat kita nak menarik masyarakat luar sana untuk melakukan kebaikan yang sama. InsyaAllah. Alright, dan yang terakhir Ustaz, mungkin ada pesanan daripada Ustaz sendiri dan mungkin ada kesempatan selamat berpuasa lagi ataupun nak ke hadapannya nak
ucap selamat hari raya pun boleh juga. Raya. Mungkin kalau ada nak silakan. Dengan kesempatan ini saya dan Luqman mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua sahabat-sahabat sidang pendengar Cool FM sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT terima segala amalan kita dalam Ramadan kali ini. Dan saya juga mengucapkanlah kita ni mungkin kemungkinan besar juga akan menyambut perayaan hari raya Aidilfitri kita umrah. Jadi saya harap kita semua stay safe. Tak apa, kita tak boleh nak pergi ziarah menziarahi pun tidak ada masalah. Kita masih lagi ada kemudahan media sosial sebagainya. Boleh peluang untuk menggunakan ni untuk kita mengukuhkan kembali, nak menyambung kembali tali persaudaraan, tali silaturahim kita, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan saya juga nasihatkan kita kepada diri saya sendiri dan juga sidang penonton sekalian untuk sentiasa stay home, stay safe, jaga kebersihan diri, pastikan jarak, social distancing kita pun kita jaga sebagainya. Dan insyaAllah selepas bila mana habis saja PKP dan juga Allah angkat kembali COVID-19 ni, kita semua akan kembali kita akan keluar dalam keadaan seorang yang baru, dengan azam yang baru, dengan matlamat yang baru, dengan semangat yang baru untuk memperbaiki diri kita daripada hari ke sehari. InsyaAllah saya mohon maaf di atas kekurangan sepanjang perkongsian ni. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da'i Luqman atas perkongsian tadi dan juga pesanan yang telah diberikan. Alright guys, dan untuk anda semua juga kalau ada apa-apa nak komen ataupun nak tambah ataupun nak suggest apa-apa tajuk yang akan kita bincangkan untuk next Thursday Show kita, boleh komen kat bawah. Kita jumpa lagi next Thursday Show bersama dengan saya Syah Sulaiman. Assalamualaikum, selamat buka guys. Ciao.